أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فحكنا في الدين وعلمنا تأويل. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فحكنا في الدين وعلمنا تأويل. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang berbahagia, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, muslimin dan muslimat para jemaah yang dihormati sekalian, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita melafazkan perkataan syukur dengan lidah kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Marilah sama-sama kita menzahirkan perkataan syukur kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal perbuatan kita, dengan tangan kita, dengan bersedekah. Marilah kita menzahirkan rasa syukur kita dengan kaki kita. Kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menzahirkan rasa syukur kita dengan kesemua panca indera kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Dunia ni muslimin dan muslimat tempat untuk kita mencari ilmu, tempat untuk kita mencari bekalan, tempat untuk kita mengisi seberapa banyak amalan-amalan soleh dan solehah. Untuk ke mana? Untuk ke destinasi terakhir kita, untuk ke RNR terakhir kita, untuk ke destinasi the last destination kita, menuju kepada alam akhir Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah muslimin dan muslimat, segala syukur kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala salam dan salawat
kita panjatkan kepada junjungan besar, kita selawatkan kepada Habibullah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda khatimul anbiya, penutup segala nabi dan rasul, yang mana kita digalakkan untuk senantiasa berselawat kepada junjungan besar kita akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya muslimin dan muslimat, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan baginda dalam satu tempat yang terpuji, satu kedudukan yang di makam yang terpuji. Marilah muslimin dan muslimat, hidup kita ni tuan-tuan, perbanyakkan amalan-amalan berselawat. Kita buat apa saja kan tuan-tuan, kita perbanyakkan selawat, kita banyakkan berdoa. Lagi-lagi hari ini hujan kan, seronok je, sejuk je hari ni kan tuan-tuan. Tuan-tuan ketahuilah, hujan turun itu tuan-tuan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu dikatakan, ketika mana hujan tu turun tuan-tuan, kita digalakkan berdoa kan. Di antara masa dan waktu yang digalakkan, disunatkan kita berdoa, ketika yang paling penting lah tuan-tuan, ketika kita solat kan. Di sujud yang terakhir kita perbanyakkan doa kita, dekat selawat yang terakhir kita perbanyakkan doa kita. Dalam lepas solat kita berdoa dulu tuan-tuan. Jangan lepas solat kita kelang kabut nak balik kan. Janganlah lepas solat kita kelang kabut mengejar urusan dunia. Kita selesaikan dulu doa kita ni tuan-tuan, kemudian tuan-tuan nak buat apa kemudian selepas itu teruskan, tidak ada masalah. Yang kedua, ketika azan dan iqamah kan, Bilal kan dia azan la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma rabbana, baca doa. Kemudian tuan-tuan solat sunat qabliyah, tuan-tuan doa kan. Doa di antara azan dan iqamah tu perbanyak. Ni azan, ni iqamah sekejap lagi ni. Ni di antara ni kita memperbanyakkan doa kita ni tuan-tuan. Kemudian waktu bila 1/3 malam kan, kita bangun waktu malam kan, 1/3 malam insya-Allah sekitar jam 4, 4:30 pagi sampai subuh. Hari ni subuh dah awal tuan-tuan, 5:43 44 5:45 5:46 dah subuh. Nampak kan, 5:46 dah subuh kan. Jadi kita bersegera menuju untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersegeralah mencari rezeki kita. Nak pergi kerja, nak pergi mana, teruskan. Janji waktu solat, Allah minta kita ni tuan-tuan, satu hari 5 kali waktu solat je kan. Subuh sampai isyak. Subuh 3 rakaat. Salah. Tak ada siapa tegur. Subuh 2 rakaat, Zuhur 6 rakaat. Berapa adik? Adik baju tudung telekung Siti Khadijah hitam tu. Zuhur berapa rakaat? 4. Saya belajar 6. Tak ada, 4 sajalah. Solat qabliyah 2, Zuhur 2, ba'diyah 2, 8. 8 kan. Kemudian asar, kemudian maghrib dan isyak. Tuan-tuan, tak lama tuan-tuan. Solat zuhur 5 minit je tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan nak sambung kerja, teruskan kerja. Allah panggil lagi kita solat asar, berhenti sekejap 5 minit solat, teruskan bekerja. Allah panggil lagi waktu petang, waktu maghrib, solat maghrib, dengar kuliah sekejap. Tak lama sampai pukul 10. Sampai pukul 8.30, pukul 9 dah balik kan. Teruskan rehat. Waktu isyak kita solat dulu. Nak malamkan, nak rehatlah kan. Nak tengok TV, tengoklah kan. Tengok drama pukul 9, tengoklah pukul 10 kan drama kan. Sempat, jangan risau
kita habiskan kuliah dulu insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, insya-Allah hidup kita ada jadualnya kan. Allah dah sistemkan kita ni tuan-tuan. Subuh, zuhur sampai waktu isyak. Allah dah sistemkan kita kan. Allah dah susun cantik satu hari 5 kali waktu solat, kita solat. Waktu maghrib ada masa sedikit, kita dengar kuliah sekejap dan kita baliklah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Muslimat apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan semua? Belum lagi ya? Dah masak belum? Belum. Muslimat dah masak kat keluarga belum? Belum. Dah masak? Masak apa tu? Bungkuslah sikit. Kan? Masak apa? Asam pedas, ikan semilang, ikan maung tu. Kan? Muslimin apa khabar? Alhamdulillah. Semua sihat ya? Tuan pengerusi, Haji Taufik, Tuan Bilal, Tuan Imam, semua sekali, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga hidup kita ni tuan-tuan disinari oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberkati hidup kita fid dunya wal akhirah. Hari ni tuan-tuan musim hujan, hati-hatilah kan. Yang bawa motor, bawa kereta tu hati-hati. Tadi dekat, nak kongsi sikit lah, tadi pergi Melaka balik Teluk Mas 4 pokok tumbang. Dekat kandang satu, dekat alai satu, dekat tambak Bugis, pokok tumbang tuan-tuan. Pokok tumbang. Sekarang ni musim hujan tuan-tuan. Jadi berbahaya kepada anak-anak kecil yang bawa motor ni kan. Adik-adik jangan bawa motor ketika ini. Kan kita yang dewasa ni pun kadang-kadang tak awas. Ini kan lagi adik-adik yang muda-muda yang baru dapat lesen ni kan. Seronok ni kan musim cuti sekolah ni kan, semua ambil lesen. Maklumlah ayah baru dapat bonus hujung tahun, nak belikan adik motor sebiji, nak belikan kereta untuk adik sebiji kan. Jadi hati-hati bawa kereta. Ingatlah orang yang tersayang. Baca doa sebelum naik kereta. Apa doa dia? Apa doa dia? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu munqalibun. Bismillahir majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tutup dengan bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Terus bawa 220. Terus bawa 180. Insya-Allah selamat ya. Muslimin dan muslimat, marilah dengan masa yang ada di antara maghrib dan isyak ini kita sambung kuliah pengajian kita kan. Muslimin dan muslimat yang ada dekat online, ada live kan, live Facebook. Apa khabar yang berada di alam maya? Alam maya kan, dan berada di kuliah secara live pada hari ini. Semoga semuanya sihat-sihat selalu, alhamdulillah. Kita sambung kuliah kitab pengajian kita pada kitab Penawar Bagi Hati ni tuan-tuan. Penawar untuk hati kita tidak lain dan tidak bukan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya tuan-tuan muslimin dan muslimat, orang yang hati dia ingat Allah, bi zikrillah, senantiasa ingat akan Allah, berzikirnya, membaca Qurannya, hidup dia muslimat sambil masak pun boleh ingat Allah kan. Sambil masak pun nak ambil beras, bismillahirrahmanirrahim. Nak ambil garam, bismillahirrahmanirrahim. Berkat doa dengan doa bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah makanan jadi sedap kan. Semut tak masuk, lipas tak masuk, tikus tak masuk, ulau tak masuk. Ulau, orang Melaka ulau, bahasa Melayu ular, orang Melaka ulau, kalau orang Perak ulo. Ulo kan, ulo. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung kuliah pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat yang ke berapa? Muka surat yang ke 35. Perut. Ini seronok nak bincang ni tuan-tuan. Bila bicara soal perut ni lapar rasanya. Hujan lagi ni jadi kita nak membicarakan suatu nikmat Allah kepada kita, perut. Dalam bahasa Arab dipanggil batnun, batn,
ton, nun, bapa, nun, perut. Bahasa Inggeris stomach. Bahasa Cina tak tahu. Bahasa India saya tak tahu. Kan? Bahasa Jawa perut juga. Alhamdulillah. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut beberapa faedah bangsa dunia dan bangsa akhirat. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kalau kita baca kitab Penawar Bagi Hati ni tuan-tuan, dalam version Jawi ataupun yang Rumi ni, semua membicarakan soal bangsa dunia, bangsa akhirat. Siapa yang dimasukkan oleh penulis ini? Bangsa dunia. Bangsa dunia itu orang-orang yang menggunakan dunia ni untuk kemewahan dia semata-mata, menggunakan nikmat Allah ini 6 anggota ni untuk dunia semata-mata. Dia guna tangan dia untuk pergi bekerja saja, tak nak bersedekah. Kaki dia pergi bekerja saja, tak nak pergi ke rumah Allah. Mata dia ni tengok kerja saja, tak nak tengok Al-Quran, tak nak tengok kitab Allah. Semua anggota panca indera dia digunakan untuk kegunaan dunia semata-mata. Alangkah ruginya kita kan tuan-tuan. Rugi kita gunakan nikmat Allah ini untuk semata-mata untuk dunia. Allah tuan-tuan yang dihormati sekalian, dunia ni tempat untuk kita cari bekalan. Sebanyak-banyak kita nak masuk dalam ilmu, dalam anggota badan kita ni, malaikat rakit sebelah kanan nak tulis amalan kebaikan kita ni kan, sebanyak-banyak kita kumpulkan doa pahala kita. Banyak kumpul, setiap hari kumpul. Satu hari tuan-tuan, kita dah tak ada nyawa lagi tuan-tuan. Kita dah tak ada masa lagi, kita dah tak ada nyawa lagi, kita dikuburkan tuan-tuan. Dan waktu itu tuan-tuan dah tak ada guna lagi dah. Dah tak ada guna 1 sen duit kita. Bukannya kita nak bawa duit masuk kubur kita. Dah tak ada guna dah harta-harta kita dekat atas dunia ni. Kita dah meninggal, yang hidup teruskan guna harta benda kita. Jadi cara yang terbaik, jalan yang terbaik, banyakkan bersedekah. Ya, dekat akhirat nanti, dekat alam kubur nanti, itulah amalan 3 amalan yang akan membantu kita. Doa anak yang soleh tuan-tuan. Sebab itu muslimin dan muslimat, ajarkan kepada anak-anak kalian tentang solat kan, tentang berzikir, tentang doa kan. Kalau kita boleh hafal lagu, kenapa tak boleh hafal doa? Sedangkan doa ini akan digunakan oleh anak-anak kita untuk kita dekat alam kubur nanti tuan-tuan. Kan, doa anak, ya Allah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, sadaqatun jariyatun, sedekah jariah tuan-tuan. Kan, kita dah meninggal nanti tuan-tuan, tak bawa apa pun kecuali kain kapan dia tuan-tuan. Kain kapan harganya RM10, RM12 saja. Itu saja yang kita bawa tuan-tuan. Bersama amalan pahala kita, amalan dosa kita yang akan kita bawa ke alam barzah nanti. Pemisah antara alam dunia dan alam akhirat, alam barzah. Ya, itu yang kita akan bawa. Jadi perbanyakkan bersedekah, perbanyakkan berdoa, dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Dan tuan-tuan belajar ilmu ini tuan-tuan, gunakanlah untuk kebaikan diri sendiri, kebaikan ahli keluarga dan semuanya. Kan? Itu bangsa akhirat yang dinyatakan dalam buku ini. Orang bangsa akhirat ni tuan-tuan, dia bangsa agama ni, dia gunakan semua panca indera kita yang Allah beri ni untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Dia ada tangan, dia bekerja, last kali dia bersedekah. Kan? Dia ada kaki, dia pergi bekerja, ada masa dia pergi rumah Allah. Dia ada semua harta, dia sedikit untuk diri dia dan selebihnya untuk sedekatun jariyatun. Adapun faedah bangsa agama, maka memberi perut itu segala badan yang akan
bantuan daripada yang berubah di dalamnya daripada makanan, darah kepada air mani yang dengan dia mendapat anak berkekalan oleh manusia. Kan? Jadi muslimin dan muslimat, kan, dengan anggota yang Allah berikan kepada kita, yang tenaga yang kita Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dengan segala apa nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat rezeki, kan saya pernah cakap antara 5 nikmat paling utama tu tuan-tuan, ingat 5 perkara. Sebelum 5 perkara Allah bagi kita nikmat sihat ni tuan-tuan, untuk kita, kan, kita menabur bakti kita, mengaut segala pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita sebelum kita sakit. Kan? Dah sakit nanti macam mana nak pergi kerja, dah sakit nanti macam mana nak pergi rumah Allah. Ingat, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua. Anak-anak, remaja-remaja yang ada depan saya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kan, tuan-tuan remaja hari ini, pewaris agama kita akan datang ni tuan-tuan. Mereka ni adalah pelapis ahli keluarga kita ni nanti tuan-tuan. Kita ikut hukum akal ni tuan-tuan. Kalau yang mana dah berumur, dah berusia tu, kan, berapa tahun lagi kita nak hidup, ikut hukum akal lah. Tapi kalau ikut akal yang remaja ni, banyak masa lagi untuk berbakti pada agama. Jadi anak-anak remaja, saya suka ingatkan kepada anak-anak remaja, adik-adik remaja, kanak-kanak ni, gunakan masa yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Dikatakan, apakah perkara yang paling jauh sekali dekat dunia ini? Apa dia? Masa. Sebab masa tak boleh patah balik, kan? Masa tak boleh patah balik. Jadi tuan-tuan, gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, masa yang ada ini, secara bermanfaat. Isinya dengan kuliah pengajian, kan, balik nanti buat kerja rumah, kemudian ngaji Quran sebelum tidur, khatam Al-Quran sebelum tidur. Bagaimana? Baca kursi, Fatihah dan 3 kul, khatam 1 Al-Quran. Baca Quran, kan? Jangan main game sebelum tidur. Itu yang kita mengigau malam-malam, ngigau tengah tembak, ngigau dia, ngigau tengah berlari. Itu sebab apa? Sebab tak baca Quran, tak baca doa sebelum tidur. Cuba kita baca doa, insya-Allah para malaikat akan jaga kita daripada kita tutup mata sampai kita bangkit kembali sewaktu pagi, kan? Jadi gunakan 5 kesempatan. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum kita miskin nanti tuan-tuan. Waktu kita ada rezeki ni, kita infak harta kita, sedekahun jariah kita, kan? Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hari ini kita banyak masa nanti tuan-tuan. Hari ini banyak masa kita. Sebab itu ni, ada waktu maghrib yang senggang ni, kita gunakan dengan kuliah ilmu. Kita tuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Allahu akbar. Ini yang saya bicarakan sebentar tadi. Waktu hidup kita ni tuan-tuan, gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita supaya di alam kubur nanti, Allahu akbar, kan, Allah jadikan kita sebagai hamba dia tuan-tuan. Walaqad wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sejahtera segala anggota perut, jantung, limpa, paru-paru dan perut yang besar. Perut besar, perut kita lah, kan, banyak makan, kan. Jadi macam saya, boroi, kan, banyak makan, kan, banyak makan, terlebih-lebih makan, kan. Maklumlah makan sedap. Lagi-lagi musim hujan ni, petang tadi dah kena Maggi sup. Maggi sup, kan. Ke petang nanti nak kena cokodok pisang pula, nak kena cokodok ikan bilis pula. Kan, hidup kita ni tuan-tuan makan je kerja. Pagi, sarapan pagi,
Kan, pukul 9 sekarang minum pagi, cokodok pisang, kan, jemput-jemput dan sebagainya. Tengah hari pukul 1 sekarang nak makan tengah hari nasi putih, asam pedas, ayam goreng dan sebagainya. Kami petang sekarang pukul 4 isteri kita buat cokodok ikan bilis pula. Apa sedapnya. Kan, nak cicah dengan sambal pula. Oi, sedapnya. Nak minum air kopi, oh panas hujan-hujan ni kan, sedap minum kopi. Oh kan, maghrib kan, lepas isyak kan, makan lagi, lepas habis kuliah kan, makan lagi. Ada makan? Ada. Alhamdulillah. Wah, nak dengar makan seronok, baru semangat kuliah. Baru semangat kuliah, makan lagi. Kan balik rumah isteri dah masak bang ni, asam pedas ikan pari ni abang. Mau makan lagi. Kan dah makan tengok TV kan, sambil main handphone. Isteri buat kat dapur, buat apa tu yang? Ni tengah buat jemput-jemput lagi mau makan lagi jemput-jemput. Kan masuk bilik kan, bang lihat lu kuaci dulu, kuaci lagi. Sebelum tidur buah-buah sembang-sembang. Macam mana kerja kau tadi? Okey bang, okey. Makan kuaci, kuka. Makan super ring ke apa kan. Lepas tu nak tidur kan, bang ni ada Milo panas. Milo panas lagi kan. Sekarang terjaga pukul 1 kan, cari lagi buat Maggi kan. Buat Maggi cup lah. Biasalah anak muda. Terjaga pukul 2 pagi tuan-tuan. Inilah satu rahmat Allah berikan kepada kita tuan-tuan. Tak semua dapat terjaga malam. Betul tak tuan-tuan? Kan? Jadi siapa yang terjaga malam tu tuan-tuan, sebenarnya Allah yang jagakan dia tuan-tuan. Allah nak buat apa? Kau bangun, kau sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah yang beri kita kejut tuan-tuan. Allah yang jagakan kita pukul 3 pagi. Mana ada, cuba tuan-tuan kira berapa kali tuan-tuan pernah terjaga malam. Ada orang tak pernah terjaga malam. Ada orang setiap hari dia terjaga malam. Ada orang seminggu mungkin sekali, mungkin tak ada. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan terjaga malam tu tuan-tuan, sebenarnya Allahu Akbar, rahmat Allah tu tuan-tuan. Allah nak panggil kita kejap tuan-tuan. Nak solat 2 rakaat tuan-tuan. Jadi pergi dapur buat Maggi pukul 3 pagi tu kan. Sementara tunggu Maggi 2 minit siap. 2 minit tu kita solat sunat dulu tuan-tuan. Solat sunat qiyamul lail, solat sunat hajat 2 rakaat, solat sunat tahajud 2 rakaat, solat sunat tasbih panjang lah, solat sunat witir 3 rakaat. Dah, Maggi dah siap, jom makan. Makan tu dah pukul 5. Sekarang setengah jam lagi nak azan subuh. Tuan-tuan baca Quran. Lepas tu azan subuh, solat lah. Kemudian nak masuk kerja pukul 8, tidurlah kejap, nak rehatkan diri kejap. Tuan-tuan, berkat Allah kan tuan-tuan nak berikan kepada kita. Allah gerakkan kita kejap tengah malam. Kan? Sebab apa? Kita lapar, memang kita lapar pukul 3 pagi. Tapi sebab apa? Allah nak kejutkan kita ni tuan-tuan. Kan? Allah nak kejut kita untuk bersujud kepada Allah. Jarang orang dapat nikmat Allah terjaga malam. Jadi tuan-tuan, kalau terjaga malam tu tuan-tuan, kita kalau set alarm pukul 5-6 pagi pun kadang-kadang kita tak terbangun kan. Tapi ini Allah yang bangunkan kita tuan-tuan. Kan? Untuk kita bertahajud kepada Allah. Tak lama tuan-tuan, 5-10 minit tuan-tuan, sambung makan Maggi dulu. Tadi dah masak Maggi, makan dulu, tidur dulu. Nampak? Allahu Akbar, itu nikmat Allah tuan-tuan. Kalau kita mampu lepak kedai mamak sampai 2-3 pagi, kalau kita mampu main futsal sampai pukul 1 pagi tengah malam, kalau kita mampu WhatsApp kawan kita, jom bro pergi ngetir dulu dekat Aikrohat, kita sanggup start motor hujan-hujan pergi ngetir dulu. Kenapa? Untuk Allah minta 10 minit, 5 minit baca Quran, kita rasa mengantuk kan? Kita rasa Allah, lemahnya badan nak solat malam, lemahnya badan kita tuan-tuan nak bangun pagi. Sebab apa? Sebab diri kita lah tuan-tuan, amalan-amalan kita. Daripada segala penyakit yang menegah daripadanya menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Ini yang saya cakap tadi ni tuan-tuan. Menegah perut kita besar tadi kan, kita banyak makan tadi tu kan,
menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Muka surat 36. Yalah tuan-tuan, makan dah banyak. Macam mana nak ibadah? Allah, ngantuk. Macam mana nak angkat takbir ngantuk? Tengok waktu subuh kita, payah kita nak bangun pagi. Tuan-tuan, sebab tu amalan kita ni tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan sebelum tidur tu jangan makan malam. Kalau bukan 8.30-9 okey. Pukul 10, 1 jam, 2 jam sebelum tidur tu, kita cuba jangan makan. InsyaAllah pagi nanti senang nak bangun, kan? Senang nak bangun qiyamul lail, nak bangun subuh dan sebagainya, kan? Tuan-tuan yang dihormati sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah, biasakan waktu malam jangan makan. Biar perut kita kosong sebelum tidur, kan? Cukup segelas air cukuplah, kan? Ataupun makan kurma ke, manisan sikit ke apa, kan? Kita tidur. Dan kita insya-Allah kita mudah bangun pagi. Ini tak waktu malam tu kan kita bantai semua makan malam. Makan pula bukan sikit-sikit, nasi Arab, kambing, ayam masak pedas, semua dia ada. Kau makan malam nak tidur pun sebelahnya ada makan. Macam-macam. Ya, muslimin dan muslimat, ini yang akan menegah daripada menunaikan ibadah kita dengan sempurna. Sebab perut dah kenyang, dah ngantuk, kan? Bila orang perut kenyang ni tuan-tuan, sinonim mengantuk. Dan bila kenyang tu, cuba tengok kita buka puasa bulan Ramadan, kan? Isteri kita masak mi goreng, kuih tiaw goreng, bihun goreng. Makan bihun goreng dulu, kan? Lepas tu mi kuih tiaw goreng. Lepas tu makan nasi putih, kan? Asam pedas, kan? Ayam masak lemak, ayam masak kari, semua ni. Tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan makanan untuk kita. Betul tak? Tak pernah kita jumpa kuih. Yang tak pernah jumpa, cuba tengok bulan Ramadan, penuh kuih kita. Lauk isteri kita tak pernah masak untuk kita selama setahun, cuba tengok bulan Ramadan, semua special. Semua special. Nasi putih dah tak ada, yang ada nasi warna biru, nasi kerabu, nasi warna hijau, warna merah, warna kuning, semua ada. Nasi hujan panas, semua ada. Nasi kuning, nasi mentega, nasi margarin, nasi apa lagi, semua ada. Semua ada. Air panas ada, sejuk ada, suam ada, semua ada. Air soya ada, air cincau ada, air soya cincau ada, air bandung ada, bandung cincau ada, semua ada waktu Ramadan. Sebab tu tuan-tuan nak qiyamul lail, nak pergi tarawih, perut dah memulas, dah mengantuk, kan? Tu yang sembahyang maghrib lambat tu, kemudian nak solat isyak lagi, nak tarawih lagi, balik tarawih kan more lagi, bore lagi, bubur lambuk, bubur cacahnya, macam-macam. Bubur cacah sedap kan? Lama tak kena bubur cacah. Kalau minggu lagi ada sedap minggu cacah. Bubur cacah ada, bubur cacah lagi, bubur apa lagi, semua bubur dia ada. Patut nak lepak lagi, waktu yang perut rasa memulas. Nak pergi tarawih pun imam buat 21, dia tu surau ni 11 ada buat juga setengah tahun ni, buat 11. 11 tu pun imam pun nak lapar juga. Imam pun bantai qul Allahu ahad je. Perut dah lapar ni. Tuan imam dia sebab nak makan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan imam seronok solat, dia dekat belakang, tunggu imam amin dulu, dia duduk belakang sembang. Perasan tak? Kira orang kita kan, imam dah angkat takbir, Al-Badru Muniru Muhammad sallallahu alaihi bangun. Imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum belakang, imam baru baca Fatihah. Betul tak? Betul tak? Sama. Sebab saya pun sama macam tu juga. Tunggu imam amin. Imam pula
baca panjang sikit. Apa macam-macam surah lah. Contoh baca Allataka hadisul ghasyiyah. Oh, makmum, oh, imam baca ghasyiyah panjang. Tu yang lalak lu. Sekali imam baca 2 ayat je. Allataka hadisul ghasyiyah. Allahu akbar. Satu ayat imam baca. Kelang kabut dia lari mengangkat takbir. Nampak? Tergesa-gesa nak solat. Tuan-tuan, Nabi marah orang yang tergesa-gesa nak solat. Bukan saya cakap Nabi marah. Cuba kita pergi tengok tuan-tuan solat Jumaat orang muslimin, termasuk saya juga. Kita waktu Jumaat bos bagi pelepasan pukul 12 12.30 dah keluar kan? Kita pula oleh lu bau pukul 12 bos bagi keluar. Jom kita makan nasi ayam dulu tu dekat viral tu. Pergi Alur Gajah, pergi Masjid Tanah, office dekat Aikro, pergi Alur Gajah. Sebab apa? Semata-mata nak makan nasi ayam special. Viral kan? Sanggup patut dah pukul 1 dah ni. Orang buat lek dulu, orang buat azan. Okey, makan-makan satu suku puk balik. Tu yang imam bila dah aqimus solah, Allahu akbar, Allahu akbar, bau kelang kabut nak angkat wuduk nak masuk, habis pahala tuan-tuan. Habis pahala kita. Contoh datang awal ke masjid, bukan nak pergi rebut soft depan, tapi lepak kat belakang dulu, sokok dulu. Sokok kat belakang dulu, lepak dulu. Kan bila dah barang siapa yang bercakap-cakap waktu lek lu, bila bau naik lek lu, imam bau Assalamualaikum, imam bau masuk mimbar lek lu, dia kat belakang. Padahal dah datang awal, pukul 1 dia dah sampai. Tapi kenapa tak nak rebut soft depan? Sedangkan untuk kaum muslimin, soft paling sempurna, soft paling banyak pahala, soft duduk di belakang imam. Seorang sahabat tokoh salafus salih selama 40 tahun diriwayatkan tak pernah meninggalkan solat berjemaah. Selama 40 tahun tak pernah tengok kaki jemaah. Maksudnya apa? Dia duduk soft depan, dia tak tengok orang. Maksudnya kalau duduk soft kedua tiga, nampak kaki, nampak badan orang depan kan? Jadi dia soft depan. Nampak tak? 40 tahun. Kita 40 tahun. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab itu rebut soft depan, rebut belakang imam. Kalau imam tak datang, ada rezeki kita jadi imam. Kita jadi imam kan? Allahu akbar. Kan? Orang muslimin ini yang kita salah kadang-kadang. Datang awal masjid tapi rebut duduk dekat pintu belakang. Sebab apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil handphone balik. Sebab takut slipper kena curi waktu solat Jumaat. Sebab takut kang jalan jam, sebab tu nak balik awal solat Jumaat. Sebab takut slipper kena sepak sekejap lagi, biar aku keluar awal. Tapi muslimin dan muslimat, sepatutnya kita tunggu dulu. Sebab tu tuan-tuan, dalam solat ni tuan-tuan, ada sebelum solat, semasa solat dan selepas solat. Sebelum solat tu kita buat apa? Persiapan kita ni tuan-tuan. Persiapan nak menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi suruh kita relax, pergi surau masjid, jangan kelang kabut, jangan berlari pergi masjid. Kau sampai masjid kau angkat takbir, aduh, termenggah-menggah angkat takbir. Kan? Relax, datang awal, relax. Kemudian semasa solat betul-betul khusyuk, kan? Relax. Imam dah sawu mustaqim wa'tadilu, sawu sufuf. Sekarang tak boleh rapat, tak apa. Dulu sawu mustaqim wa'tadilu, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Imam suruh kita luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Kita baru kelang kabut nak pergi berak kejap, nak pergi tandas kencing kejap, baru nak angkat wuduk. Sebab imam dah kata sauf, luruskan saf, sauf mustaqim wa'tadilu, luruskan saf, rapatkan saf. Kita baru kelang kabut nak masuk pintu masuk surau masjid.
Sebab kita tak ada persediaan, tak ada persiapan. Pergi makan dulu. Ini yang dikatakan, bila perut kita kenyang ni tuan-tuan, segala penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan masak dekat rumah kan, sebab itu Nabi ni tuan-tuan, dia galakkan kita solat dekat mihrab. Mihrab ni apa? Ni kubu. Ni mihrab. Mihrab, kubu, pergi surau, pergi masjid. Orang muslimin ni semua sekali Allah Nabi suruh kita pergi ke solat berjemaah. Sebab apa? Supaya tak terganggu dekat rumah. Ini tak semayang dekat ruang tamu, ada TV, anak tengah tengok cerita Hindustan. Sebelah dalam ruang tamu dapur, orang rumah tengah masak asam pedas ikan sembilan. Kan kat belakang ni bilik, anak lelaki tengah main game MLM. Kan yang perempuan sini tengah TikTok. Macam mana nak khusyuk solat dekat rumah? Allahu Akbar. Sedapnya rumah aku masak asam pedas. Bising tol lah mau tengok semayang ni, tengah tengok TV. Slowkan sikit. Dia cakap tengah solat ni, slowkan le nak semayang. Macam mana nak khusyuk tuan-tuan? Sebab itu kena datang surau, datang masjid. Tenang kan? Sejuk masjid surau ni kan, relax je, cantik, bersih je kan. Dan lagi ada makan. Kita makan senang. Kalau kat rumah kan sembahyang dalam bilik kan, dekat ruang tamu bising lah, sembahyang dalam bilik. Sembahyang dalam bilik pula, baju kita bersepah-sepah dalam bilik. Allahu Akbar. Anak kita yang kecil kan, baju atas kata kita tengah sujud, Allahu Akbar, demainya baju kita hampir dempuknya kepala kita. Kan? Baju kita nak bangun, Allah, alamak, gambar Batman Doraemon kat depan. Nampak? Suruh dalam anak kita. Allahu Akbar. Anak main baju, habis tenggelam kepala kita dalam himpunan baju. Tak khusyuk sembahyang. Kan sembahyang sekarang orang datang, macam-macam gangguan. Sebab itu Nabi suka kita datang ke rumah Allah, sembahyang, dengar kuliah dan sebagainya. Kan? Seronok datang rumah Allah. Langkah kaki kita daripada rumah kita sampai ke rumah Allah dikira ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, sikit lagi Dan adapun faedahnya bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan persetubuhan, kerana ketiga-tiganya itu adalah pada ketika sihat perut. Nampak tak tuan-tuan? Bila kita ni banyak makan ni tuan-tuan, sinonim dengan mengantuk. Bila dah malas beribadah, malas nak buat amal kebaikan, bila kita ni banyak makan ni tuan-tuan, sinonim dengan sifat kita rasa malas, mengantuk, dah tak nak buat dan sebagainya. Itu yang menimbulkan bila banyak makan dan sebagainya, nafsu pun kita paling kuat Jadi macam-macam kita buat. Itu yang kita dapat menegah daripada membuat amalan kebaikan. Cuba kita ikut Nabi SAW. Isnin, Khamis kan kita berpuasa syok kita puasa. Isnin, Khamis kita puasa sunat ikut Nabi SAW. Makan apa yang ada kita makan bersyukur. Jangan berhenti sebelum kenyang. Ini sebelum kenyang kita nak tambah lagi. Pergi kenduri kahwin orang, kawan jiran buat kenduri birthday anaknya, makan lagi. Tak ada buat balik ke? Bungkus buat balik lagi, minta dengan tuan rumah buat balik. Kita makan. Bila kita nak rasa rajin dan sebagainya, sinonim bila kita makan, kita bersedap-sedap dengan perut kita. Itu yang timbulnya nafsu syahwat yang paling tinggi dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, dia ikat perut. Bukanlah kata kita ni kena kita ni ada rezeki, kita kena apa dan sebagainya. Nabi ajar kita berlapar. Nabi suruh kita berpuasa tuan-tuan. Kalau yang mana nafsunya kuat itu, Nabi suruh kita berpuasa.
Yang mana rasa nak jimat, sebab tu tuan-tuan, resepi nak kurus badan berpuasa. Nak diet tu Nabi suruh kita berpuasa. Bermakan pagi, makan waktu sahur, berbuka waktu maghrib. Itu kan cantik. Di satu hari 2 kali makan. Daripada kita diet kan pagi kan minum apa sebagainya, kan tengah hari tak boleh makan nasi, makan buah aja, bawa air lemon, air botol lemon, isi lemon, limau sebagainya, habis top up, katanya nak detox dan sebagainya, kan tengah hari kan tak boleh makan nasi, baik makan buah, kan petang kan tak boleh makan kuih, baik makan buah lagi, kan permalam kan tak boleh makan nasi. Baik kita berpuasa, baik kita berpuasa. Daripada pagi terbitnya fajar shadiq waktu subuh sampainya tenggelamnya matahari timbulnya waktu makan, tak boleh makan, betul? Baik berpuasa. Selain daripada kita dapat diet, kita dapat pahala, dapat pahala dekatkan diri kita kepada taqarrub ila Allah Ta'ala, tak perlu makan, dapat pahala dan sebagainya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab itu Nabi ajar kita tuan-tuan, dalam setahun sebulan kena berpuasa, iaitu pada bulan Ramadan. Sebulan tuan-tuan puasa. Satu kajian dibuat, kenapa orang Islam ni berpuasa sebulan. Orang musyrikin, orang-orang kafir, orang non-muslim dia buat kajian, orang barat buat kajian, kenapa orang Islam ni berpuasa. Sebab ketika itu perut kita nak rehat tuan-tuan, nak mengembalikan fungsi perut yang asal untuk menerima bebanan dan sebagainya. Kita belajar sains kan, untuk rehatkan perut kita. Setahun bekerja tuan-tuan, setahun perut kita bekerja 24 jam, kan? Macam bila dia nak rehat, waktu malam pun makan, waktu tidur pun makan, bila perut kita nak rehat. Itu yang orang kita ni tuan-tuan, banyak sakit libatkan perut, kan? Sebab bersumberkan makanan, kan? Satu Nabi ajar berpuasa, kan? Jadi muslimin dan muslimat yang mana nak kurus tu berpuasa, kan? Tak lama pun, Isnin dan Khamis je, seminggu 2 hari je puasa. Berlatih puasa. Anak-anak kecil kita latih berpuasa daripada sekarang. Tahun depan bulan Ramadan, supaya dia senang nak berpuasa, kan? Belajar Isnin, Khamis kita puasa, rehatkan perut dan sebagainya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, sikit lagi ya. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini, memelihara daripada makan yang haram dan syubhat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila kita ni tuan-tuan, rezeki kita ni bersumberkan daripada yang haram-haram. Dia ni tuan-tuan belajar sains kan tuan-tuan, bila kita makan tu, makanan kita jadi darah daging kita kan, dia berpusing dan sebagainya. Dengan rezeki yang kita ada tu, kita beri anak isteri kita makan, beri jiran-jiran makan, anak mak ayah kita makan dan sebagainya. Kalaulah bersumberkan rezeki itu tidak elok, kan? Bersumberkan daripada yang haram, kan? Dan yang sebagainya, macam mana kita ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, cari rezeki yang halal. Biarlah susah macam mana sekalipun, jadi rizqan halalan tayyiban. Sabar sikit lagi, 2 minit lagi. Jangan marah Abang Lima. Minggu ni nak balik kan? Dah kemas barang? Dah? Lori lagi apa sampai lori? Bulan dah boleh dah. Dah balik? Bulan dah boleh. Bulan dah boleh. Akak barang. Apa? Boleh. Memboleh tu apa? Bulan dah boleh. Oh, bulan 12. Oh, orang 9 ni. Bulan 12. Habis tak nak tinggal sini? Tak, nak balik kampung. Habis sini tak ada orang? Habis siapa nak azan? Ni ada kampung ada. Siapa? Apa tu, apa imam dekat sana? Yelah, Syabir kesian Haji Taufik pengusir seorang-seorang. Tak apa ke seorang-seorang? Tak ada teman nanti macam mana? Balik ke balik? Ha? Nak balik kampung. Janganlah balik. Balik ada belajar. Duduk sini dululah setahun lagi. Boleh? Duduk sini jangan balik tau. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab itu tuan-tuan, kesimpulannya, perut
tempat lahirnya tenaga kita, tempat simpannya makanan-makanan kita. Kalau bulan 12 ingat bahasa apa saya boleh ingatkan dia apa marah saya, rupanya bulan 12 kan. Dia bermula daripada mulut masuk ke perut kita ni tuan-tuan. Kalau daripada mulut kita sumbernya halal, bersih, baik, thayyiban, mubarakah, alhamdulillah, insya-Allah. Anak-anak kita yang lahir semuanya baik-baik tuan. Sebab itu muslimin dan muslimat, ramainya anak kita lahir pada hari ini yang rasa macam degil, ketegang sangat tu kan. Jangan salahkan anak-anak kita sepenuhnya. Cuba kita tengok rezeki kita, mana sumber dia, sama ada haram ataupun yang halal tuan-tuan. Kan? Sebab itu kita kerja, ustaz, saya kerja full pukul 8 sampai pukul 5, tak pernah ponteng sebagainya. Pernah mulau tak? Pernah mengulau tak? Pernah cuit tulang tak? Kadang-kadang itulah muslimin dan muslimat. Saya berpesan diri saya dan diri tuan-tuan, kesimpulan yang pertama, perut tempat menerima makanan dan memproses makanan jadi darah daging kita. Kalau sumbernya baik, dapatlah anak-anak yang baik. Rezeki kita diberi barakah, diberi keberkatan dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan, perut ni juga main peranan yang penting ni tuan-tuan. Makan ala kadar, jangan sampai makan kita lupa beribadah kepada Allah. Rasa malas nak beribadah, rasa macam aduh kejap dulu, baring dulu, benar tidur. Itu yang buat makin lama makin gemuk. Makan tidur, makan tidur, minum Coca-Cola. Eat sleep, apa drink Coca-Cola. Makan tidur. Jadi muslimin dan Nabi ajar, Islam ajar kepada kita, makan apa yang kita makan tu adalah sumber tenaga untuk kita beribadah seterusnya. Dengan kita ada makanan, kita ada tenaga, kita boleh solat. Kalau kita betul tak ada tenaga, macam mana nak solat kan? Betul juga kan? Jadi gunakan makanan yang ada itu, tenaga kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita amalkan dengan ilmu yang kita sedikit ini, insya Allah barakah, insya Allah istiqamah, insya Allah memberi manfaat kepada semua yang hadir dan yang sedang menonton dan sebagainya, insya Allah. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita semua daripada mara bahaya, penyakit berjangkit dan juga semua mara musibah dan sebagainya. Semoga ahli keluarga kita, diri kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua daripada kita ini Allah berikan maghfirah, keampunan dosa kecil dan dosa besar. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Semoga kita terhindar daripada berbuat maksiat, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita tenaga, kekuatan akal fikiran, kekuatan zahir dan batin, kekuatan fizikal dan mental, kekuatan rohani dan jasmani untuk kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
رفيقا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.